Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab yang ada di tangan para hadirin semua tu agaknya tidak berapa sama dengan kitab yang asal. Saya pun baru tengok. Nak? Kitab satu lagi tak? Yang tebal biru tu. Oh yang ni tak ada jual. Oh tak ada jual ni. Oh tak ada stok. Oh. Baik. Dia banyak buah ni. Terjemahan dia banyak buah. Tak apa, kita tengok muka surat 1 tu dah. Kata dianya Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, penyusun kitab Aqidatul Awam, berkata, Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Dia katanya, aku mulai dengan menyebut nama Allah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim yang senantiasa memberi kebaikan. Itu terjemahan dia tu. Jadi yang sebenarnya sebelum nak sampai sini ni, dia panjang lagi sebenarnya kalau kita Arab ni. Iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dia cerita daripada mana asalnya nazam atau manzumah Aqidatul Awam ni. Mari mana asalnya? Adakah digubah oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi sejak daripada awal? Jadi dia tinggal mengingatkan ada depan ni kosong terus, tak ada berapa satu. Kalau di tempat kita ni kena marah orang buat kerja gini ni.
dia ubah kitab orang. Dia tak molek lah. Hak semoleknya gitu. Hak biru ni cuba kau Ustaz Azrami tengok. Hak ni bagus. Dia tak ubah langsung. Hak Arab pun dia lebut bubuh tapi sebelah. Hak Romi pun bubuh sebelah. Kalau tengok. Tapi hak ni berapa ya? Hak tu. Berapa ya harga hak tu? Mahal ke? Ya, hak ni. Hak ni berapa? 8,5 ni. Ni. Oh, ya murah sikitlah. 8,5. 13 ni. Uish, mahal ni. Tu 14 ya je saja. Asal 14 ya. Dia duduk sebelah gitu kan. Jadi kalau hak sebelah lagu tu ke senang. Kita baca hak Arab, dia mau tak reti Arab, dia mau tengok hak Jawi, hak Rumi tepi. Hak ni dia ubah belakang tu. Tapi bubuh nama Nur Zalam. Jahat. Jahat ni apa? Khianat. Duk sungguh, hamba kata khianat. Kalau tok guru hamba mula marah, menawak kerja gini. Sebab kita merubah karya orang. Kalau kita nak buat sendiri, kita tak usah buat sendiri, tak usah ubah karya orang. Ni ubah terus ni. Mukaddimah belebok sini selalu. Padahal panjang lagi duduk depan hak Arab ni. Dia duduk cerita. Aku baca sikit cerita dia dah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, "I'lam, ketahui olehmu, anna sabab hadhil manzumah, bahawasanya sebab tertulisnya syair nazam ni, anna nazimah, bahawasanya Syekh Ahmad Marzuki, nazim ni mana tuan pengarang syair ni, ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami, dia mimpi jumpa Nabi dalam tidur. Bila akhir lailatil jum'ati, pada akhir malam Jumaat, min awwali jum'atin, pada permulaan hari Jumaat, min syahri Rajab, daripada bulan Rajab, sadisa yaumin, hari ke-6, sadisa yaumin, hari yang ke-6, hisaban min syuhuri sanati 1258 sanatan, pada tahun 1258 Hijriah. Wa ashabuhu, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, waqifuna haulahu, berdiri di hadapan, berdiri mereka itu sahabat Nabi itu dalam mimpi tersebut, keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi dalam mimpi Syekh Ahmad Al-Marzuki ni, Nabi sabda kepada dia, dalam mimpi ni, dalam mimpi Nabi sabda kepada dia, Iqra' manzumat at-tauhid, baca olehmu akan nazam-nazam syair-syair bagi ilmu tauhid, allati man hafizaha, yang mana syair-syair itu barang siapa yang menghafal akan dia, dakhalal jannata, masuk ia akan syurga. Ini mimpi ni, nak percaya tak saya percaya sudah, bukan hadis Nabi. Tidak ada sahih dah. Sahih dah ustaz. Kau maudhu'. Dia kata mimpi. Bukan ada dalam Sahih Bukhari Muslim ke apa. Tapi ru'yatus soleh hak. Mimpi orang soleh tu sebenar. Lebih-lebih lagi Nabi SAW sabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa, barang siapa yang mimpi aku, maka dia sesungguhnya melihat sebenar-benarnya aku. Kenapa? Karena syaitan tidak boleh berupa dengan rupa aku. Tapi bukan senanglah orang nak mimpi jumpa Nabi ni. Kalau tidak semua orang boleh dakwa dah. Semalam saya mimpi jumpa Nabi. Saya pun mimpi juga jumpa Nabi. Kalau dia bohong, dia mensediakan tempat dalam api dengan aku. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan di atas nama aku, maka dia menyediakan tempat dalam api dengan aku. Bukan senanglah nak mimpi jumpa Nabi. Sebagaimana masyhur cerita satu orang pelajar tu, dia nak mimpi jumpa Nabi. Tak mimpi-mimpi. Amat tu orang kata, amat ni mimpi nak jumpa Nabi. Selawat ni kalau beramal mimpi jumpa Nabi. Ya berapa? Tak mimpi-mimpi.
Akhirnya ngadu ke tok guru dia. Kata tok guru, saya ni nak mimpi jumpa Nabi. Tapi tak mimpi-mimpi. Habis amal. Orang kata amalan ni kalau beramal jumpa Nabi, amalan ni kalau beramal jumpa Nabi, saya beramal. Tapi tak mimpi-mimpi pun. Tok guru kata kamu nak mimpi nak jumpa Nabi. Nak tok guru. Esok ikut saya pergi makan kenduri. Ada 12 tempat kenduri esok. Syaratnya jangan minum air. InsyaAllah mimpi. Nok lah dia ni. Rupa-rupa ingat kau kena selawat beribu-ribu kali ke. Dah, pergi makan kenduri. Kan pelik tu. Jadi bila pergi kenduri, makan, tak boleh minum air. Sudah satu tempat kenduri, pergi 2 tempat kenduri, sudah. Hati itu dia ingat ke air. Nafas demi nafas. Tak berhenti-henti. Siapa malam balik. Tu kata jangan minum air. Balik, masuk bilik, terus tidur. InsyaAllah mimpi. Dia pun berlari masuk tidur. Nak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk tidur, tidur dia. Tidur mimpi minum air. Minum air kering, air laut atas muka dunia ni yang seduh. Tu. Pagi-pagi lagi esok marah dia ke tok guru dia. Tok guru bohong kata. Kata kalau ikut tok guru kemarin makan kenduri tak minum air 12 tempat boleh mimpi jumpa Nabi. Saya tak mimpi pun. Tok guru kata, kamu nak mimpi ke jumpa Nabi? Nak. Dah tak mimpi? Dah. Habis itu pasal apa? Awak mimpi jumpa apa semalam? Semalam saya mimpi minum air di atas dunia ni sampai kering air atas muka bumi. Pasal apa? Cuba awak fikir pasal apa awak boleh mimpi minum air. Barulah murid dia pun sedar. Rupa-rupanya mula daripada tempat kenduri yang pertama makan nasi itu tak minum air, mula dah ingat air. Nafas demi nafas ni ingatkan air tak mau. Tengok gapo apa hati itu tak luput. Hati itu ittisal dengan air. Air duk ngatik dalam hati dia air. Dahaga ni rupa-rupanya mimpi jumpa air pasal banyak ingat ke air. Lepas tu nak mimpi jumpa Nabi bukan senang lah. Itulah isyarat dianya. Kena banyak ingat ke Nabi. Jadi kalau duduk selawat 1000 kali sekalipun tak ada ingat ke Nabi, cuma duk baca tu sebab nak mimpi jumpa Nabi. Ingatannya tidak ingat ke Nabi. Maka lambatlah nak mimpi jumpa Nabi. Jadi bukan senang. Bukan boleh main dakwa-dakwa. Anak murid saya mimpi jumpa Nabi. Nabi mari semaya di masjid saya ni. Bukan senang duk cakap apa benda mengarut gitu. Tu. Tengok. Jadi di atas husnuzan kita ni ulama, orang alim, imam dalam mazhab Maliki pada zaman dia di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Masjidil Haram dia ni. Mufti mazhab Maliki di Mekah Al-Mukarramah. Barangkali benar mimpi dia ni. Kita tangguh gitu. Bukan calon-calon ni orang ni. Sahabat Nabi dalam mimpi itu duduk keliling dia. Lalu Nabi kata, baca olehmu nazam-nazam tauhid yang kalau kamu hafal dia masuk syurga kamu. Wa nalal maqsuda min kulli khairin, dan mencapai akan segala maksud tujuan daripada tiap-tiap kebaikan. Wafaqal kitab wa sunnah, yang muafakat dengan Al-Quran dan sunnah. Faqala lahu, maka jawab oleh yang mimpi ni siapa? Syekh Ahmad Al-Marzuki ni, dia pun tanya Nabi, wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah? Nazam gapo ya Rasulullah? Nak baca. Faqala ashabu lahu, lalu sahabat-sahabat Nabi dalam mimpi yang ada di keliling itu kata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, isma' min Rasulillah. Laki-laki, dengarlah oleh kamu daripada Nabi SAW. Ma yaqulu, apa yang nak dikatakan oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah di dalam mimpi itu berkata, qul, kata olehmu ya Syekh Ahmad Al-Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani ila akhiriha, mana? Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Tu. Dalam mimpinya Nabi ajar sampai situ ya. Tak habis lah. Kalau dalam buku kita ni di muka surat
Muka surat apa ni? Muka surat 57. Muka surat 57. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai situ. Sampai muka surat 57 tu. Sampai situ yang didengar oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki di dalam mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu, dan bila Rasulullah baca, dia pun ikut. Rasulullah baca, dia ikut. Sampai Rasulullah pun dengar apa yang dibaca oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Falamma staiqaza min manamihi, maka tak kala mana dia terjaga daripada tidurnya. Lalu qara'a ma ra'ahu, dia baca balik apa yang dia dengar dalam mimpi. Fil manamihi, di dalam mimpinya. Fawajadalahu mahfuzan indahu, maka dia dapati apa yang dia baca di dalam mimpi tak diikut Nabi baca, dia baca. Nabi baca, dia baca. Ingat siapa kau jaga daripada tidur. Ingat tu min awalihi ila akhirih, daripada awal nazam sampailah wasuhuful khalil tadi. Tu. Summa, kemudian lamma kanat lailatul jum'ati, tak kala mana malam Jumaat, allati hiya lailatus samin wala isyrina, yang mana malam tersebut ialah malam yang ke-8, yang ke-28. Ya lailatus samin wala isyrina, malam yang ke-28, hisaban min syahri Zulqa'dati, pada bulan Zulqa'dah. Ra'an nazimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan, mimpi pula sekali lagi jumpa Nabi kali kedua. Tu bila? Waqtas sahri, pada waktu sahur. Fil manami, dalam mimpi. Faqala lahun nabiyyu, lalu bersabda pada Syekh Ahmad Al-Marzuki oleh Nabi, Iqra, baca olehmu, ma jama'tahu, apa yang telah kamu himpunkan dalam hati kamu, ai fi qalbika, dalam hati kamu. Apa muhafadah sebelum ni, daripada mimpi yang pertama dulu. Faqara'ahu, maka bacalah dia, Syekh Ahmad Al-Marzuki itu akan nazam Aqidatul Awam min awalihi ila akhirih, daripada awal hingga akhir. Wahwa, padahal ia di dalam mimpi itu waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapan Nabi SAW dalam mimpi tersebut. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, dan sahabat Nabi itu berkeliling, dikeliling Syekh Ahmad. Jadi dalam mimpi itu, contohnya ni Nabi, ni Syekh Ahmad Marzuki, sahabat ni keliling, gitu. Yaquluna amin amin ba'da kulli baitin. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam itu kata amin setiap kali Syekh Ahmad Marzuki baca, abda'u bismillahi warrahmani amin wa birrahimi daimil ihsani amin. Walhamdulillahil qadimil awali amin. Pakai amin belakang dalam mimpi tu. Falamma khatama qira'atahu, maka tak kala mana selesailah dia membaca, qala lahun nabiyyu, lalu bersabda kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki oleh Nabi SAW. Nabi kata mana? Nabi sabda ni doa. Nabi kata ni sebagai doa. Waffaqakallahu ta'ala, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah Ta'ala, lima yurdihi, bagi apa barang yang Allah Ta'ala redakan dia barang. Wa qabila minka, dan Allah Ta'ala terimakan daripada engkau, zalika, akan demikian itu barang. Wa baraka alaika, dan Allah berkatkan di atas engkau. Wa alal mu'minina, dan di atas orang mukmin. Wa nafa'a biha, dan memberi manfaatlah Allah Ta'ala dengan manzumah yang kamu hafal tadi itu, al-ibad, akan segala hamba-hamba. Jadi minta Allah Ta'ala bagi manfaat nazam-nazam yang dihafal oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki itu. Allah Ta'ala bagi manfaat kepada sekalian hamba-hamba yang mukmin. Amin.
Kemudian Nabi pun kata amin. Bila lagu tu timbullah orang panggil kritik. Dah. Kalau kita hidup sama Syekh Marzuki pun berkali kita pun tertanya-tanya. Yo kau ni. Betul kau ni Nabi oyak ni. Betul kau mimpi jumpa Nabi ni. Summa su'ilan nazim ba'da tila'in nasi ala tilkal manzumah. Kemudian manusia pakai kritik ni Syekh Ahmad Al-Marzuki di atas kerana nazam ni. Betul kau Nabi ajar dalam mimpi ni? Ya kau? Ada diragu-ragu, diragui. Fa ajaba su'alahu, maka Syekh Ahmad Al-Marzuki pun jawab akan soalan mereka itu. Fazada 'alaiha, maka menambah syair manzumah tersebut, manzumatan min qawlihi, daripada perkataannya, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Jadi mula daripada muka surat 59 sampai habis syair dia tu, hak tu bukan daripada mimpi. Hak tu ditambah oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki di samping menjawab persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh ulama-ulama pada zaman tersebut. Betul ke Nabi ajar dalam mimpi ni syair apa yang muduk cerita pada orang ni? Jadi Syekh Ahmad Marzuki pun jawab dalam bentuk syair. Wa kullu ma atabihi rasulu, dan bermula tiap-tiap barang yang mendatanglah dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa haqquhu taslimu wal qabulu, maka kewajipannya kita orang Islam taslim, terima. Taslim, akui, wal qabulu, dan terima. You jawab dia tu. Kemudian sampai habis syair ni, hak tu bukan daripada mimpi. Itu daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki sendiri. Dia sambung karang selepas daripada selesai mimpi kali kedua, di samping menjawab persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh ulama-ulama pada zaman tersebut. Maka jadilah Aqidatul Awam ni satu manzumah yang diterima oleh ahli Makkah pada ketika itu. Dijadikan silibus pengajian ilmu tauhid di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Tu lagu tu cerita dia. Dalam kitab ni tak ada ni. Ya potong habis. Oh parok. Ya potong habis. Ya pakai ambil selalu Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, penyusun kitab Aqidatul Awam, berkata. Dia katakan tengok. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Baik. Ini dia mulakan syair dia ni, bukan memulakan syair. Dia memulakan syair tu dengan bentuk membentukkan basmalah di dalam bentuk syair. Jadi kalau kalam syair, ulama ada membahas kalam syair ni makna kalam lagu lah, nyanyian. Bolehkah kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalam lagu? Maka kata ulama, makruh hukumnya kita memulakan nyanyian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu asal, makruh. Kemudian ulama kemudiannya dia tafsir lagi. Perkataan ulama yang dahulu kata makruh memulakan Bismillahirrahmanirrahim terhadap kalam syair, kalau syairnya itu tentang perkara yang duniawi. Benda-benda hak melarakan saja. Syair nak menyanyi, mula-mula nak menyanyi tu Bismillahirrahmanirrahim, keunggulan cinta. Okey. Kata bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Makruh tu. Dibenci tu waktu itu tu. Ulama kemudian tafsir pula. Kalau nyanyiannya itu ialah nyanyian berbentuk mengingati Allah, mengingati Rasulullah, maka tidak makruh. Tidak makruh. Itu lagu tu. Tetapi
kalau buat bismillah dalam bentuk syair, hak tu khilaful aula. Menyalahi yang afdal. Maknanya yang afdal tu tidak didatangkan bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk seperti ini. Mana? Sepatutnya bismillahirrahmanirrahim. Itu afdal. Nah, lepas tu boleh ke buat gini? Boleh. Kurang sikit lah. Kurang sikit. Ni. Sebab sebab hadis Nabi-nya dia tak kata kullu amrin zibalin bi abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi imil ihsani. Tidak gitu. Hadis Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang syarak anggap penting pekerjaan tersebut, tapi tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Jadi sayugianya walaupun nak bersyair bismillahirrahmanirrahim, tetap bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau syair ni syair mengingati Allah. Macam ni, syair ni cara tentang akidah. Tak apa. Sunat bahkan bismillahirrahmanirrahim. Macam kalau kita orang Melayu juga, lagu Raihan dulu. Nak nyanyi Allah wujud kidam bak, contoh nak buat show Raihan tu bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud. Tak apa, boleh. Sebab itu lagunya bermanfaat untuk agama. Hak makruh tadi, makruh kan lirik tu tak ada apa-apa. Keunggulan cinta dari sinar mata. Mula dengan bismillah, makruh sungguh. Lagu cinta-cintung. Itu lagu tu. Baik, habis itu. Cuba kita tengok dia kata penjelasan Syekh Nawawi rahimahullah, penyusun kitab Nuruz Zalam, berkata dia kata ni nak syarah perkataan Syekh Ahmad Marzuki itulah. Apakah maksud abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani? Maksudnya aku, siapa aku? Yakni Syekh Ahmad itu memulai menyusun kitab Aqidatul Awam ini dengan memohon pertolongan kepada zat yang dinamakan dengan nama Allah. Ini kalau dia pasal makna begini, berarti dia memaknai di atas pendapat ulama yang mengatakan ismun ainul musamma, dia panggil. Nama tu kena kepada diri yang dipernama. Gitu. Jadi kalau bismillah itu, kalau kita kata dia bismi, bo harajah dengan ismi itu asal tu. Bismi itu ismi, nama. Nama. Ismi ni dia panggil ismun. Asal perkataan ismun tu khilaf pula ulama. Ada yang mengatakan ismun tu asal daripada perkataan sumuwun. Sumu. Dengan makna apa? Ulu, tinggi. Contoh dah, nama apa? Hafizuddin. Sebagai Hafizuddin. Ya, tinggi itu. Duduk dalam ramai-ramai majlis, tiba-tiba pengurusi panggil, dipersilakan kepada Hafizuddin naik ke pentah. Apa paling mana Hafizuddin? Tinggi nama dia. Betul tak? Diri dia tu tinggi. Itu kata setengah ulama, asal perkataan ismu tu daripada sumu. Apa sumu? Ulu, tinggi. Kata setengah ulama, asal ismun daripada perkataan simatun. Sing, mim, tak. Simatun. Apa makna simatun? Alamatun. Tanda. Tanda. Tiap-tiap benda ni ada nama. Betul tak? Ni masjid ni nama apa? Masjid Nurul Iman. Betul tak? Dia ada nama. Kalau tak ada nama, mudah tak nak main masjid ni? Ustaz, main ngajar masjid saya. Masjid mana? Masjid hijau. Hijau besar. Hak mana besar? Mari masjid hijau. Hijau mana? Dekat mana? Masjid hijau. Selok.
Nah, ataupun mari Masjid Selangor ni. Oh, sudah. Besar Selangor ni. Nah, kena sebut nama, alamat. Itu tanda. Kayak gitu. Kitab ni pun ada nama, betul tak? Kalau tak ada nama, senang tak nak beli. Pergi kedai kitab, saya nak beli kitab kuliah Maghrib, Sabtu, malam Ahad, minggu pertama. Agak-agak boleh. Orang jual tu nak beli kitab. Kitab apa? Kitab kuliah Maghrib, Sabtu, malam Ahad, minggu pertama lah. Dan nama apa? Dia tak ada nama. Ya kitab saja. 10 kali kiamat tak boleh beli lagi. Betul tak? Jadi ada nama tu sebagai tanda, alamat. Nak win mudah dia panggil, kan? Gitu. Kemudian ulama khilaf. Khilaf apa? Isim ni adakah kena kepada nama ni, adakah kena kepada diri yang dipernama ataupun nama tu lain, diri yang dipernama tu lain. Contoh botol. Kita sebut botol tu adakah tubik kat mulut kita? Botol gitu. Kita sebut botol, tubik botol. Api, tubik api gitu. Burger, puak, penuh burger gitu. Ataupun burger tu nama, kita sebut nama burger lain, diri burger tu duduk masuk sini. Nah, tu dia burger. Hak kita sebut sini nama dia. Hak burger sungguh tu. Hak ada. Kau lagu mana? Khilaf pula ulama ya. Buat khilaf. Tu kuat. Khilaf pula ulama ya. Kata setengah ulama, ismun ghairul musamma. Nama bukan kena diri yang dipernama. Buktinya kalau kita sebut api, tak terbakar mulut kita. Betul tak? Api. Nama tak kita sebut? Nama. Tapi keluar ada api mulut macam naga. Allah. Tak. Tu api dia yang kita bakar tu. Tu dia api. Hak kita sebut ni nama dia. Nama lain, diri yang dipernama lain. Diri yang dipernama tu dipanggil musamma. Tu musamma. Nah? Hafizuddin, tubik kat mulut-mulut seorang lagi Hafizuddin gitu. Tak, tu Hafizuddin. Hak saya sebut ni mulut dia, nama dia lain. Nama Hafizuddin ni saya sebut. Diri Hafizuddin situ. Tidak ada Hafizuddin blok tubik, jeluak tubik habis Hafizuddin stalker pula. Dah gitu. Katanya setengah ulama, dah. Isim ainul musamma. Nama kena ke diri yang dipernama. Gitu. Lagu mana? Yang ni bila kita sebut Hafizuddin, kena ke siapa? Kena ke dinding ni? Tak, kena ke dia dah. Nah, betul tak? Dah, Hafizuddin. Tengok ke lapu, Hafizuddin. Kan pelik tu. Mau kata, ni bukan juling air dah ni. Juling telajak dah ni. Nah, Hafizuddin duduk situ. Dia panggil, Hafizuddin. Mari ya. Hafizuddin tu. Kan bengong lagi tu. Betul tak? Bila nama, kena ke dia ni penama. Maaf banyak deh. Suara tak apa nak ada. Allah kuat doa kelas aku ni jadi. Aduh. Nak hari Rabu. Hari Rabu jadual hamba memang padat daripada pagi. Boleh kata berapa? 9 kelas dah. 9 kelas daripada pagi sampai malam. 9 kelas nak cabut anak tekak. Nah. Baik. Jadi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan hak tadi. Mana? Nama kena ke diri yang dipernama. Jadi sebab tu dia kata sini, aku memulai, aku yakni kata Syekh Ahmad memulai penyusun kitab. Warna bahasa Melayu dia tu belit pokeling. Orang tak kecek lagu tu. Dah lah nak kita orang. Lepas tu jumuh pula karut pokeling gini. Sepatutnya kata ginilah, aku yakni kata Syekh Ahmad memulai menyusun kitab. Bukan penyusung. Memulai penyusung. Siapa pula? Memulai. Dia memulai penyusung lain. Dia memulakan penyusung tu gitu. Daklah dialah menyusungnya. Nah, dialah penyusun. Memulai menyusun baru betul tu. Baki tu. Allahu akbar.
memulai menyusun kitab Aqidatul Awam ini dengan memohon pertolongan kepada zat yang dinamakan dengan nama Allah. Jadi ni dia ikut pendapat jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mana? Yakni nama kena kepada diri yang dipernama. Jadi makna bismillah jadi gini. Aku memulakan menulis kitab ini dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Gitu. Aku memulakan menulis, menyusun kitab ini dengan meminta tolong. Kenapa minta tolong? Al-ba'u tu lil isti'anati. Ba tu dengan makna isti'anah. Apa? Minta tolong. Ba sebutir itu ada banyak makna. Dengan sebutir itu. Dia tak sama. Macam kita bahasa Melayu juga lah. Saya datang ke masjid dengan kereta. Saya datang ke masjid dengan pok mak. Sama tak dengan kereta dengan pok mak? Sama? Tak sama. Dengan kereta, mana duduk alas kereta, pulah steering kereta. Atau duduk tepi driver lah tu ni. Kalau dengan pok mak, tak kira duduk atas bahu pok mak, pulah kepala pok mak, pos steering. Tak pernah sabar pula begitu. Lepas tu, dengan pok mak, mana bersama-sama pok mak. Dengan kereta, dengan bersepakai di dalam kereta. Tu ada mak. Al-ba'u lil mulabasah, al-ba'u lil ma'iyyah, lil ilsa'. Macam-macam makna ba'. Adalah Arab gitu, Melayu pun lebih kurang juga. Gitu juga. Jadi dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah ni? Kita tak nyangka ibadah, mungkin kita orang Melayu. Pakai baca ya. Kalau kita ni baca kod Melayu, mesti kita akan tertanya-tanya. Dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah ni? Kita tanya apa? Sebab tak ada orang cakap perkataan mula dengan. Mula dengan. Ada? Tak ada. Duduk ramai-ramai mesyuarat. Tiba-tiba pengurusi masjid kata, dengan siku lipat. Mana dengan siku lipat dah tu ni? Boleh nak faham tu? Tak boleh. Orang akan tanya, kenapa pengurusi dengan siku? Kata aku, ni, ajar orang curi tak dengan siku. Gitu dengan sudu. Tak ada orang kacak gitu. Aku makan nasi dengan sudu. Kayak gitu. Dia kena ada benda depan dia. Muta'allaq dia panggil. Tempat gantung dia. Bunyi lekung-lekung tu. Azar dulu deh. Azar dulu. Enak engkau yang beli ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la la haula wala quwwata.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Allahumma rabb hadhihi was-salatil qa'imah ati sayyidina wa lana Muhammadan al-wasilata والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا إنك لا تخلف. Jadi kalau haraannya dia terjemuh daripada abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati musta'inan bi musamma ismallahi. Aku memulakan pada menulis ini manzumah, ini syair-syair nazam manzumah aqidatul awam ni, musta'inan hal keadaan aku meminta tolong bimusamma ismallahi dengan zat yang dipernamakan nama Allah. Gitu. Jadi ini dia menjalani di atas pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau pendapat yang satu lagi, mana hak tadi? Ismun ghairul musamma. Nama bukan diri yang dipernama. Mana? Nama lain, diri yang dipernama lain. Makna bismillah jadi lagu ni. Bismillah ni jadi makna dia abda'u bismillah ni. Jadi gini. Aku memulakan pada menulis ini syair, ini kitab, ini manzumah dengan meminta tolong berkat nama Allah di atas jalan tawassul. Gitu. Dia beza sikit. Kalau tadi aku memulakan menulis kitab ini dengan minta tolong zat yang bernama Allah selalu dah. Kalau kita menjalani di atas pendapat isim ghairul musamma, nama lain, diri yang dipernama lain. Jadi makna bismillah dengan nama Allah. Apa makna? Aku memulakan menulis kitab ini dengan minta tolong berkat nama Allah atas jalan tawassul. Itu. Minta tolong juga al-ba'u lil isti'anati, tapi ala wajhi tabarruki wat tawassul. Di atas jalan mengambil berkat dan bertawassul. Terpulang sah kedua-dua. Itu dah. Sebab takut dia mau tanya, apa dengan nama Allah? Apa kita tak minta tolong dengan Allah selalu? Nah, tu ke mana minta tolong? Pasal apa? Bismillah. Minta tolong dengan nama Allah. Apa tak minta tolong dengan Allah? Kalau kita nak menjawab dengan ringkas, jawab sebagaimana jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana? Minta tolong dengan zat yang bernama Allah. Oh, jelas. Kalau kita nak menjalani di atas pendapat yang kedua, minta tolong nama Allah. Patut tak syirik ke? Tak. Minta tolong dengan nama Allah tu atas jalan ambil berkat tawassul saja. Hakikatnya minta tolong dengan Allah. Dia panggil tabarrukan, ambil berkat. Wat tawassulan, bertawassul. Macam kita lah. Ada hajat ke apa? Minta dengan Allah lah. Nah. Tapi kita pergi jumpa tu imam. Nah. Tok guru minta tolonglah ustaz weh semaya hajat. Nah. Tok imam tolong semaya hajat.
Mana tahu berkat doa-doa untuk imam. Kayak gitu. Mana syirik kau jadi dia? Tak. Dia pun etika yang memberi, yang menegah, yang menghalang, yang berbuat Allah. Tapi yang minta tolong untuk imam, untuk guru tu, ala sabilit tabarruki wat tawassuli. Atas jalan mengambil berkat dan bertawassul. Gitu ya. Nah, jangan kita tuduh syirik selalu jangan. Habis itu. Baik. Kemudian kata Imam Suyuti. Ni awak mari perkataan Imam Suyuti. Arti Allah adalah zat yang dahulu wujudnya. Arab dia kata kan? Dia kata qala Suyutiyu, telah berkata oleh Imam Suyuti, fa ma'nallahi, maka bermula makna Allah itu man taqadama wujuduhu, mereka yang terdahululah oleh adanya, ada man. Allah tu ialah ada dia tu dulu. Apa makna ada dulu? Bukan ada dulu pada kita sikit. Mana dia abang leng pada kita, bukan nak gitu. Ada dia tu tidak didahului oleh tak ada. Nah, ada sedia dah. Tak ada yang mengada. Itu makna tak ada yang dahulu. Itu makna gitu dah. Tu. Wa ta'azama zatuhu. Dan agunglah oleh zatnya. Tu. Wa sifatuhu, dan segala sifat-sifatnya. Sama dia ayat ini. Wa amma juduhu, dan meratailah kemurahannya. Bukan wujuduhu, kalau kita Arab tu wujuduhu. Wa amma juduhu, dan meratailah kemurahannya. Nah, boroh dia tu meratai. Juk dia. Tu. Maka sebab tu dia wak mari dengan Ar-Rahman, lepas bismillah dia wak mari dengan Ar-Rahman, tu wak mari dengan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sebab apa? Sebab Tuhan nak kita kenal dia dengan murah, boros. Gitu dah. Jadi kita sambung semula pula arti Ar-Rahman. Boleh? Tanah situ dah. Arti Ar-Rahman, bawah tu. Tak apalah, moga guna beli dah. Lama susah hati pula ustaz. Allah, beli kitab lain pula lah, tak apa. Guna ni tak apa. Tak apa dah nak guna ke dia. Boleh juga kita beki gapo ia terjemah tak apa nak tepat tu. Kita berhenti situ dulu. Arti Ar-Rahman adalah zat yang besar kebaikannya. Tu. Sebenarnya kalau kiranya di lafaz Allah tu tak habis lagi tu. Pasal dia kena syarah pula. Allah tu lafaz gapo? Lafaz murtaja ke lafaz mankul? Lafaz Allah ni asal perkataan mana? Mai mana lafaz Allah? Allah tu ada asal perkataan dia ke memang Allah tu lafaz Allah memang Allah dah. Tu pun dia tak sebut sini. Dia tak sebut sini. Banyak ni dia potong. Kita tahu dah kata ni orang masjid bukan nak ngaji mana ni, potong-potong lah ya. Tulis habis ke. Waletih taik pula dia kata. Bijak sungguh juga dia. Jangan gitulah. Kita ngaji ni nak dapat ilmu, bukan nak asal jadi biar habis itu dah. Biar sikit pun, tapi asal dapat. Kita tahu. Ulama bahas perkataan Allah ni, ada yang mengatakan lafaz mankul, ada yang mengatakan lafaz murtajal. Apa faedah kita tahu tu? Kalau ada apa-apa isu, kita belajar, kita tahu. Betul? Macam dulu ada kalimah Allah dulu, gegak-gegak. Macam apa pendapat? Duk tanya apa pendapat. Kalau mau ngaji tak nak tanya dah apa pendapat. Mu tahu dah. Betul tak? Kita tak ngaji tu tanya apa pendapat tu. Itu lagi tu. Tak apa, kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati
والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.